وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang dikasihi pengurusi Surau Al-Jamaiyah Tambun, yang dikasihi pimpinan Surau Diri Jemaat, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, serta anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Petang yang penuh barakah, malam yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberi keizinan dan peluang untuk kita mengisi ruang. Mudah-mudahan perhimpunan yang sebentar ini menjadi asbab mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan-kebaikan yang kita buat belum tentu kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita tidak akan memasuki syurga Allah kecuali Allah memberi rahmat kepada kita. Tapi sebab apa kita buat baik? Kerana kebaikan itu adalah suruhan Allah. Kebaikan itu adalah suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berada di dalam ketaatan kepada Allah. Hanya orang yang taatkan Allah dan Rasul, mereka akan duduk bersama-sama dengan para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pengasas pondok Fatimatul Hawa Ali Asy-Syarif yang sudah pun beroperasi lebih kurang 4 tahun. Pengajiannya ialah talaqi kitab turas. Tidak ada penginapan, keluar masuk. Dan insya-Allah apabila siap yang pondok yang keempat daripada 10 pondok yang berterancang untuk penginapan anak-anak tahfiz. Selepas raya ni kita akan mula mengambil anak-anak asnaf untuk menghafaz Al-Quran secara berjumlah.
tanpa sembahyang yuran, makan minum ditanggung oleh Ustaz sendiri, darah-darakan. Hari ini Ustaz, pada setiap bulan Ustaz jelajah lebih kurang lepas pincin 2008 di Lumut selama 12 tahun di Mindef. Akhirnya Ustaz pincin di Lumut 12 tahun. Jawatan terakhir ialah Naib Qadhi Negeri Perak di kawasan Lumut selama 12 tahun. Hari ini Ustaz bangunkan pondok atas tanah sendiri. Tidak ada tanah wakaf. Ustaz mewakafkan untuk fisabilillah tanah sendiri. Dan Ustaz buat sendiri, tanpa ada bantuan kecuali ada seorang dua daripada sahabat-sahabat yang nak membantu sebagai tukang. Hari ini Ustaz tukang kayu sepenuhnya, buat daripada A to Z. Ustaz lah yang baca semen dengan anak-anak. Ustaz naik bumbung, pasang atap. Dan hari ini sudah sampai ke tahap pondok yang keempat. InsyaAllah sebulan lagi akan siap. Semua barang sudah dibeli. Dan sebagai kebiasaan, Ustaz cari sedikit dana sumbangan ikhlas daripada sahabat-sahabat para jamaah yang teringin untuk membantu Ustaz RM1 ataupun sekurang-kurangnya doa. Doa Ustaz perlukan supaya Allah memudahkan urusan membina pondok ini. Alhamdulillah banyak sahabat-sahabat yang sudah turun membantu, termasuklah almarhum Tuan Guru Datuk Haji Hasanuddin Al-Hafiz. 2 minggu sebelum meninggal beliau sempat berkunjung dan memberi kuliah di pondok Ustaz. Alhamdulillah sahabat-sahabat lain, Esko Kedah Datuk Najmi, ya, sahabat-sahabat pengarah-pengarah gagal, rakan-rakan pendakwah daripada Majlis Dakwah Negara turun membantu untuk bersama-sama Ustaz bangunkan pondok Fatimatul Hawa Ali Asy-Syarif, gabungan daripada 2 nama besar iaitu ibu dan ayah Ustaz dan juga ibu dan ayah mertua Ustaz sendiri, Fatimatul Hawa Ali Asy-Syarif. 4 orang ni Ustaz jadikan sebagai nama pondok. Mudah-mudahan ada kedekatan di sana. Dan terima kasih kepada AJK, khususnya pihak setiausaha dan promosi, kerana memberi kebenaran untuk Ustaz mempromosikan buku ini. Dan oleh kerana ini kali pertama Ustaz berkunjung ke Surau Jamaiyah Tambun. Jadi malam ini Ustaz nak berdamu. Ya, kalau ada rezeki lagi kita akan sambung lagi insya-Allah. Ya, dan setiap bulan sebagai maklumat Ustaz tunaikan tanggungjawab sebagai seorang da'i ilallah di 24 tempat di seluruh Malaysia, ya. Dan besok ada di Tanjung Rambutan, ada di Ampang, dan lusa akan balik ke Kuala Terengganu untuk ketumpat dan sebagainya untuk menyampaikan tugas sebagai da'i ilallah. InsyaAllah mudah-mudahan tolong doakan Ustaz Allah memberi kesihatan yang baik dan memudahkan urusan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Kami namakan buku ini sebagai Mutiara Indah Menjelang Fajar. Ini hasil daripada tazkirah, kumpulan tazkirah kami pada waktu fajar, pada setiap hari. Kecuali kesihatan yang tidak baik, kita tak adakan pada pagi tersebut. Antara pukul 2.30 hingga pukul 5.30 pagi sambil masuk waktu subuh. Dan hari ini Ustaz dah kumpul lebih kurang 1,900 mutiara indah daripada para ulama. Bila Ustaz sebut para ulama di sini ialah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat baginda Nabi yang Nabi gelarkan sebagai ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Ustaz kumpulkan mutiara-mutiara, kata-kata indah daripada mereka, daripada para tabi'in, daripada salafus salih yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, dan ulama-ulama yang ada sekarang, yang masih hidup ataupun yang telah mati. Kita kumpulkan, kita nak baca,
kitab-kitab mereka, subhanallah, tabarakallah, terlampau banyak jilidnya. Kita kena keluarkan modal yang besar. Tetapi ustaz dan sahabat, seorang sahabat, cucu kepada Tok Guru Pak Suhaib, Pondok Gajah Mati, kita ambil inisiatif untuk kumpulkan. Kita keluarkan dalam bentuk buku Mutiara Indah Menjelang Fajar. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh setiausaha, ustaz jual buku ini sebanyak harga RM25. 30% dia akan pergi kepada pembinaan Pondok Fatimatul Hawa Ali Asyarif. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kecil ini. Mudah-mudahan Allah terima usaha yang ikhlas ini, insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, serta anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Kita pergi kepada mutiara indah yang pertama. Apa yang disebutkan oleh seorang ulama? Allahumma salli ala Muhammad. Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi rahimahullah, hafizahullah. Di situ ada perbezaan. Kalau ustaz sebut hafizahullah, artinya ulama ini masih hidup. Ya. Kalau ustaz sebut ulama itu di penghujungnya rahimahullah, artinya tokoh ini sudah meninggal dunia. Tetapi mutiara indah mereka terus mengalir, dipraktikkan, diamalkan oleh kita bersama sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan apa saja yang mereka sampaikan sebagai ilmu terus mengalir masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan yang pertama sekali, lawin tafa'a nurun baitik. Lawin tafa'a nuru baitik. La qadaita waqtaka kullahu nabhasu an hilli li hadhihi al-mushkilah. Ustaz tak letak baring. Kalau ada pen, kena letakkan baring. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita datang ke tempat pengisar tepung, pasti kita akan membawa gandum. Artinya apabila kita datang ke tempat mendapat ilmu, pastinya kita kena membawa warakah dan alat tulis. Kalau boleh, yang handphone betapa, dalam memo kita catatkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita memperoleh ilmu. Di dalam Twitter beliau menyebut lawin tafa'a nuru baitik, kalaulah terpadamnya lampu di rumah kamu. Lampu. Fadilatul Syekh kata, jika terpadamnya lampu di rumah kamu, ya, dalam keadaan yang cerah, tidak ada masalah. Kita buka-buka, lampu terpadam sebelum waktu maghrib di menjelang. Pastinya kamu akan menggunakan sepenuh masa. La qadaita waqtaka kullahu tabhasu an halli li hadhihi al-mushkilah. Pasti kita akan menggunakan sepenuh masa untuk mencari penyelesaian. Sebab lampu di rumah kita terpadam sebelum waktu maghrib. Maghrib akan menjelang sebentar lagi. Isteri kita nak salat, anak kita nak mandi, nak salat berjamaah, lepas berjamaah nak membaca Al-Quran, anak-anak nak belajar secara online. Bila lampu terpadam, pastinya kita rasa gundah guluna. Waktu masih ada, kita akan pergi kepada hardware atau elektrik, cari penyelesaian, beli. Ya, beli. Itu kata Fadilatul Syekh. Kalau terpadamnya lampu di rumah kamu, Anda pastikan Anda menggunakan sepenuh masa bagi mencari penyelesaian terhadap masalah sebelum menjelamnya waktu malam, kegelapan malam. Lakinnal qabra ashaddu zalmah. Tetapi
Suasana kubur itu lebih gelap gulita. Rumah gelap tidak ada masalah, kita boleh pergi ke cari jalan penyelesaian. Tetapi apabila kita berada di alam barzakh, alam kubur yang disebut sebagai raudhah min riyadil jannah, kubur itu salah satu daripada taman-taman syurga Allah, dan kadang-kadang menjadi salah satu daripada kancah api neraka Allah. Transit permulaan menuju alam akhirat, kubur. Suasana kubur yang gelap gelita. Mana mungkin kamu akan mencari kembali ke dunia untuk mencari lampu suluh untuk menerangi alam kubur kamu. Allahu Akbar. Sebab kita sudah menjadi mayat yang sudah dibungkus, yang sudah dikapan, yang sudah dimandikan, yang sudah ditanamkan. Kita berada sendirian di alam kubur yang gelap gelita. Jadi bagaimana kita nak menentukan masa kita yang khusus untuk selesaikan masalah ini, alam kubur? Maka kata Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi hafizahullah, saya mencadangkan supaya kamu menggunakan sembahyang. Saya mencadangkan supaya kamu menggunakan solat kamu, perbanyakkan solat-solat sunat, tunaikan solat-solat wajib, tunaikan secara khusyuk, merendah diri, tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa Fadilatul Syekh mencadangkan gunakan sembahyang, perbanyakkan solat-solat sunat, tunaikan kewajipan, solat secara khusyuk? Karena solat itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fadilatul Syekh sebut kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadisnya, as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Artinya apabila kita tunaikan kewajipan kita salat 5 waktu, kita tambah nilai dengan salat-salat sunat di dalam kehidupan, salat kita salat yang khusyuk dan tawadhu. Salat sebagai satu kewajipan untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat akan memberi cahaya di dalam kehidupan kita, apatah lagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga di alam kubur. Kubur akan jadi terang benderang. Itu kata Fadilatul Syekh. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada apa yang disebutkan oleh beliau, dan beliau merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang cukup panjang. Tetapi Ustaz pendekkan hadis itu, Ustaz ambil poin sahaja sebagai as-salatu nurun, sembahyang itu bercahaya. Artinya salat kita boleh memberi cahaya di alam kubur kita. Sebab itu Fadilatul Syekh mencadangkan begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, mutiara indah yang kedua daripada Dr. Ratib An-Nabulsi hafizahullah.
la taqbalu syai'an min ayyi insanin fi umuri din illa bid-dalil wa la tarfudu syai'an min ayyi insanin fi umuri din min duni dalilin. Syekh Ratib An-Nabulsi hafizahullah. Apa makna? Usah kita menerima sesuatu daripada seorang insan tentang urusan agama melainkan berserta dengannya dalil. Maknanya kalau seorang insan itu bercakap, berkata kepada kita, bagi tahu kita tentang satu perkara, usah kita menerimakan apa yang dicakap oleh orang tersebut, kecuali dia ada hujjah dan bukti. Dalam perkara biasa tidak ada masalah, tetapi dalam masalah agama, akidah, syariat, akhlak, apabila bercakap mesti ada hujjah dan bukti untuk nak menunjukkan kebenaran satu perkara yang dipercakapkan. Sebab apa? Sebab iman itu asasnya ialah kebenaran. Iman itu benar. Niat di dalam hati, bercakap dengan lidah, melakukan dengan amal, itu iman. Ini semua adalah berasaskan kebenaran. Orang yang benar, orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman, orang yang benar di dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar berlaku. Sebab itu kita kena buat baik. Buat baik itu buat benar. Buat baik itu buat betul. Kata orang utara, dalam hidup kita ni senang. Kita buat yang betul supaya kita jadi betul-betul, sebab kita buat perkara yang betul. Kita buat yang benar supaya dia jadi perkara yang benar-benar, karena asas kepada kebenaran ialah kebenaran itu sendiri. Orang yang beriman. Sebab itu bila dia bercakap satu perkara, perkara itu mesti asasnya ialah kebenaran. Kita bercakap mesti benar. Cakap tak benar ni Allah tak terima, malah dapat dosa lagi dalam kehidupan kita. Dapat dosa. Kalau kita cakap secara yang benar, pahala kita akan dapat. Kalau orang gunakan perkataan ini, mereka beramalkan apa yang kita percakapkan, kita nasihatkan, maka pahala kita terus mengalir bersama-sama dengan orang yang mengamalkan, mengalir terus ke akhirat, dan akhirnya terus mengalir masuk ke dalam syurga Allah yang di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Waktu kita tak boleh cakap lebih kurang, nak cakap kena takbir. Bila keluar saja percakapan, asas percakapan yang kita cakapkan itu mesti berasaskan kebenaran. Cakap benar, cakap buat, cakap amal, cakap mesti bikin. Jangan bikin tak bikin tapi cakap tak boleh. Tak boleh. Kita suruh orang baca Quran, kita sendiri tak baca Quran. Kita suruh orang sembahyang, kita sendiri lentang pukang sembahyang dia. Sembahyang penting tuan-tuan. Sembahyang penting.
Tapi orang sembahyang pun menyesal di alam akhirat, menyesal di alam kubur. Karena kubur mereka tidak memberi cahaya sebab mereka meninggalkan solat. Mereka menyesal sebab solat mereka solat yang lalai. Orang yang solat lalai ini Allah sebut celakalah orang-orang yang sembahyang mereka sembahyang yang lalai. Mana tak khusyuk. Kita suruh orang berjamaah tapi kita tak berjamaah. Masjid kita elok, surau kita elok. Tapi kalau semua pakat main berjamaah, tak main pun tak apa semua, tapi berjamaah di rumah. Yang tak main itu berjamaah. Allahu Akbar, tuan-tuan, kita bukan baik. Kita tak baik. Tapi sebab apa kita buat kebaikan? Karena kebaikan itu bukan syarat untuk kita masuk dalam surga Allah. Kita sekadar nak melakukan kebaikan atas perintah Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Bukan senang tuan-tuan kita nak masuk dalam surga Allah. Bersama-sama di dalam surga itu para anbiya, para nabi. Tanya diri kita, layakkah aku duduk bersama para anbiya? Layakkah aku duduk bersama mereka? Tak layak tuan-tuan. Bersama para syuhada yang mati syahid. Mereka berjuang fi sabilillah. Para salihin. Sebab itu kita kena memohon, walaupun bukan syarat menjadi baik itu syarat untuk masuk dalam surga, tapi kita nak berada di dalam ketaatan. Dan orang yang soleh ini salah satu ciri orang-orang yang taatkan Allah dan Rasul. Sebab itu jangan tinggal sembahyang. Dalam kehidupan kita, pesan anak cucu kita, Rabbi ja'alni muqimas salah. Doa kepada mereka setiap hari, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami ya Allah orang yang mendirikan sembahyang, dan zuriat-zuriat kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, piuk-piuk kami, oning-oning kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Berkenankanlah ya Allah. Kita janganlah sekadar doa untuk diri kita, semata-mata doa untuk keturunan kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, ibu bapa kita. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, susah kita terima sesuatu perkara daripada seorang manusia itu tentang urusan agama, melainkan beserta dengan dalil kucak. Dan jangan kita menyanggah suatu perkara yang datang daripada seseorang dalam perkara agama tanpa bersandar dalil dan hujah. Kalau kita sanggah dia, apa alasan kita? Kalau tak ada alasan, jangan sanggah. Gunakan hujah. Kalau kita nak kata, nak tentang dia, nak lawan dia, hujah-hujah dia mungkin tak betul, kita ada hujah, sila. Mutiara yang pertama, yang kedua. Boleh satu gitu kan? Pasal bunyi kita. Biasanya dengan bunyi ni ustaz sensitif sangat, kita berhenti tak. Sebab SOP kita kena patuh. Ulil amri kita dah keluarkan arahan, kita patuh. Jangan tak patuh. Ni saat-saat kita nak terima vaksin pun kita kena ambil. Usaha pemerintah untuk menghilangkan wabak COVID-19. Yang ketiga, kata Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, yang kedua pun dia sebut, yang ketiga yang sebut, tokoh ulama daripada syirik. Sesuatu yang menarik perhatian bahawa manusia itu sebaik-baik bertaubat kepada Allah. Kita ni tuan-tuan banyak salah dan silap. Kita tak sempurna. Yang sempurna ialah Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Al-Khaliq ini ialah pemilik kudrah dan iradah. Kita tidak memiliki apa-apa, kita datang kosong.
Kita akan kembali kepada Allah dalam bentuk kosong. Dulu kita datang lemah, Allah bagikan sedikit kekuatan, sedikit irang dan tenaga. Akhirnya kita sampai satu tahap, kita hilangkan kekuatan itu, dan semuanya akan jadi lemah untuk kembali menuju kepada Allah. Hidup manusia ini singkat. Jangan kita sombong. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita manusia yang lemah. Sebab itu Allah menganjurkan kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sopan santun. Hidup kita singkat. Daripada tanah, atas tanah, kembali kepada tanah. Panjang tak cerita dia? Cerita kita tak panjang. Habis umur 90 tahun, 90 tahun kita rasa, tapi sebenarnya singkat. Daripada tanah, atas tanah, kembali kepada tanah. Lagi singkat, siang atau malam? Lebih pada tu ada tak? Panjang sikit, hari ini, esok. Semalam, hari ini, esok. Main hari ini dah jadi semalam. Hak esok ni dah ganti hari ini. Macam tu kehidupan kita. Singkat saja. Kita yang lepasan kata, oh panjang umur. Tengoklah lepas kicin baru nak buat amalan-amalan tu. Kalau sampai. Kalau tak sampai, apa kata dia? Suatu yang menarik perhatian bahawa manusia sebaik-baik bertaubat kepada Allah bila sampai masa ada kesedaran, ada keinsanan. Fatubu ilallahi taubatan nasuha ilallah. Bertaubatlah kita dengan taubatun nasuha ilallah terhadap dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian Fadilatul Syekh kata lagi, sebaik-baik bertaubat kepada Allah, dia akan merasai satu kerehatan yang tidak dapat digambarkan. Setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Kita taubat sungguh-sungguh. Biar dalam taubat kita, dalam solat taubat kita, dalam istighfar kita, dalam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar keluar daripada hati yang tulus ikhlas kepada Allah. Bila hati kita kasih sayu, mata kita akan mengalir. Biarkan. Mudah-mudahan air mata yang mengalir itu memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Mata yang berkawal dan mata yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir mereka mengalir air mata, dan mata ini salah satu yang akan mendapat naungan dalam golongan 7. Salah satunya ialah yang mengalir, yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Kita banyak salah dan silap. Kepada anak kita, kita silap. Kepada isteri kita, kita ada buat salah dan silap. Kepada ibu bapa kita lebih-lebih lagi, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, siapa yang ada ibu bapa hari ini yang masih hidup, jaga akhlak kita dengan ibu bapa. Jangan guriskan hati mereka. Yang sudah mati, ziarah kubur mereka. Doa setiap waktu, dalam doa jangan tinggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggal. Kita banyak salah. Masa ibu bapa kita hidup, kita duduk di KL, ibu di kampung, masih ingat kat kita, mak ni lama sangat tak balik, aku teringat sungguh pada anakku. Ayah pun kata macam tu, sehingga kadang-kadang malam tidur tak lena. Teringat anak tak balik kampung, dah tak balik kampung lama, tak telefon balik. Pada saat itu kata ulama,
maka kita sudah menjadi sebahagian daripada anak derhaka kepada ibu. Ayah kata, apakah lagi kalau kita maki mereka, kita tengking mereka, kita tak ambil kisah dalam soal kehidupan mereka, kita layan sahabat kita sebaik mungkin, tapi dalam masa yang sama kita abaikan ibu dan bapa kita. Allahu Akbar. Kita sudah menjadi anak derhaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat, Allah akan terima taubat daripada kita. Banyak mana kesalahan yang kita buat, asalkan datang daripada yang tulus ikhlas, keluar daripada hati sanubari kita yang tulus ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asa rehat, ada kerehatan. Bila Allah terima taubat kita, kita merasakan dalam taubat kita ada satu ketenangan yang kita tak boleh nak ceritakan kepada orang lain. Seolah-olah satu bebanan gunung yang duduk di atas batang tengkuk kita dihilangkan daripada batang tengkuk kita, batang leher kita. Bebannya. Bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dia melakukan maksiat kepada Allah, di sana azab sengsara jiwa yang puncanya adalah fitrah. Orang yang buat salah, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, hidup dia tak tenang, hidup dia tak tenteram. Dia ada masalah, sana ada ketakutan, di sini ada ketakutan. Sebab mungkin kemaksiat yang dia buat tu, dia takut orang tahu apa yang dia lakukan. Itu keaiban. Dan kita tidak diminta untuk mencari keaiban dia, sebab Allah dah sembunyi dah aib-aib dia. Mudah-mudahan dengan kita sembunyikan aib dia, Allah sembunyikan aib-aib kita. Bila kita keluarkan, Allah keluarkan aib-aib kita, kita sendiri tak mampu nak menanggungkan sifat malu yang ada dalam diri kita, tuan-tuan. Nak datang ke surau pun kita tak boleh. Sebab apa? Sebab aib kita sudah pecah. Jadi Allah dah sembunyikan. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Allah dah sembunyikan. Jangan kita cuba keluarkan aib-aib mereka. Dengan kita menutup aib-aib mereka, mudah-mudahan Allah menutup aib-aib kita. Mudah-mudahan dengan perjumpaan yang singkat pada malam ini memberi sedikit manfaat kepada kita, dan kita boleh berkenal-kenal antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini menjadi asbab untuk Allah memasukkan kita semua ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan Ustaz. Ustaz minta maaf, ada yang terkasar bahasa. Memang inilah cara dan kaedah Ustaz menyampaikan. Share dengan sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini kita beramal. Dengan mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada Ustaz. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله